Salam sejahtera kepada semua murid sekalian. Hari ini cikgu akan review soalan SBP, soalan percubaan SBP subjek fizik tahun 2022. Hari ini cikgu akan review 10 soalan. Okey, 10 soalan, harap video ini bermanfaat untuk semua murid. Okey, kita tengok bersama. Rajah 1 ini menunjukkan tentang sebiji mentol yang dipaparkan di sebuah kedai lampu. Okay, the diagram 1 shows information about the light bulb display in a light bulb. So, kalau berdasarkan rajah 1 ini diberi beberapa maklumat, iaitu voltan 230 volt, warna putih, kuasanya adalah 40 watt dan keamatan berluminosity adalah 7543 kandela. CD ini adalah kandela. Okay. So, CD ini adalah kandela. Okay. And then luas permukaan diterangi oleh cahaya adalah 0.88 meter persegi. Jadi soalannya adalah, okay, kita tengok soalannya, manakah antara berikut merupakan adalah kuantiti asas. Jadi ini adalah soalan yang basic. Okay, pelajar kena ingat dalam 40 soalan objektif, kebanyakan soalan adalah soalan yang tahap mengingat. Okay, jadi pelajar kena ingat banyak fakta yang ada dalam buku teks. Okey, so kalau berdasarkan ini, kalau pelajar ingat dan hafal, yang ini senang sahaja. Okey, kita ada 7 kuantiti asas. Kalau dalam bahasa Melayunya, saya selalu suruh pelajar untuk hafal. Papa, mama suka jimat arus elektrik yang 5 itu. Okey, sekarang ni dia ada 7 semua dia. So yang pertama, papa iaitu panjang, mama masa. Okey, mama masa. Yang ini adalah yang pelajar harus hafal. Okey, masa. Suka, suhu, termodinamik, jimat, jisim, arus elektrik. Ini sudah 5. Ada 2 lagi yang baru yang pelajar kena ingat, iaitu keamatan berluminosity dan juga kuantiti bahan. So ini adalah yang baru yang pelajar harus ingat dan hafal lah. Okey. Jadi untuk soalan 1, jawapannya mudah sahaja. Kalau pelajar buka buku teks, maka jawapannya adalah C. Okey, so jawapan ini adalah C ya. Okey, jawapan ini adalah C. Mudah bukan? Okey, yang penting kena ingat sahaja. Untuk soalan 2, okey, kita tengok soalan 2. Ini adalah masih berkaitan dengan bab 1, tetapi dia ada bersangkut paut dalam bab elektrik form 5. Okey, so rajah ini menunjukkan graf R melawan 1/A. Jadi untuk menentukan hubungan ini, pelajar kena fahamlah. Okey, so soalannya adalah pernyataan manakah yang betul. Jadi soalan ini adalah berkaitan dengan menganalisis graf. Okey, menganalisis graf. Kalau berdasarkan ini, okey, untuk hubungan, hubungannya, untuk hubungan, kita boleh tulis dalam 2 cara. Iaitu cara yang pertama, R berkadar songsang dengan A. Okey. Atau cara yang kedua, R berkadar terus dengan 1/A. So di sini pelajar lihat, dia ada 2 cara untuk menulis hubungan di sini. Okey. Jadi kita tengok mana satu yang adalah yang berkaitan nanti, dalam ruangan jawapan. Okay. Kita tengok ada tak R berkadar terus dengan A, maka ini adalah salah. Okey, R berkadar songsang dengan 1/A, maka ini adalah salah. Jadi untuk A dan B sudah reject. Kita tengok soalan jawapan bagi pilihan C. Unit bagi kecerunan adalah kilo ohm meter milimeter persegi. Untuk menentukan unit bagi kecerunan senang sahaja, kerana pelajar sedia maklum bahawa kecerunan, kecerunan biasanya formulanya adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Untuk menentukan kecerunan, unitnya kita kena lihat paksi Y adalah apa unitnya, paksi X apa unitnya. Jadi kalau kita berpandukan ini, berpandukan yang ada dalam paksi ini, so kita boleh lihat paksi Y, paksi R
adalah kilo ohm. Paksi untuk X adalah milimeter negatif 2. Okey. Jadi kalau kita nak gantikan ini, okey, paksi Y, okey, paksi Y adalah kilo ohm. Paksi X adalah milimeter negatif 2. Okey, jadi kalau kita nak tengok unitnya, maksudnya kalau kita nak tengok unit bagi kesurunan, unitnya adalah kilo ohm bahagi dengan milimeter negatif 2. Okey, jadi kita menggunakan petua indeks di sini, okey, iaitu kalau kita ingat, masih ingat 1/A adalah sama dengan A negatif 1. Okey, inilah yang kita belajar dalam indeks. Okey, belajar dalam indeks. Yang ini pelajar sedia maklumlah. Okey, belajar dalam matematik tambahan. Okey, ini ada dalam matematik tambahan. Jadi kalau kita nak naikkan ini, nak naikkan milimeter tu supaya dia adalah sebaris dengan kilo ohm, maka kita hilangkan negatifnya menjadi milimeter persegi. Jadi jawapan untuk soalan 2 adalah C. Okey, C. Untuk D, okey, kalau kita nak tengok D, kalau kita dah tahu jawapannya C, sepatutnya kita tak perlu tengok D lah. Tapi kita boleh cek juga sama ada adalah betul ataupun salah. Okey, nilai bagi kecurunan diberikan oleh 0.0005 bahagi dengan 5. Kita tengok betul tak? Okay. Bila kita nak menghitung nilai kecurunan, kita menggunakan formula yang sama tadi. Kita boleh anggapkan ini sebagai 0.0005. Koordinat Y nya adalah 5. Di sini koordinatnya adalah 0 dan 0. Jadi kalau kita menggunakan formula kecurunan tadi tu, okay, sepatutnya pelajar boleh masukkan dalam rumus ini. M kecurunan M sama dengan sepatutnya Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Apa Y2 Y1, apa itu X2 X1? Maka ini kita boleh andaikan ini adalah sebagai X2, ini adalah Y2, ini adalah kita punya X1 Y1. Jadi kita ganti, iaitu 5 tolak 0 bahagi dengan 0.0005. Jadi sepatutnya kecurunan adalah 5/0.005. Okey, jadi maksudnya di sini jawapan D itu salah. Okey, jawapan D itu adalah salah. So kita sudah buktikan bahawa jawapan D itu adalah salah juga. Okey, jawapan yang salah. So untuk soalan 2, jawapannya adalah C. Okey, next kita tengok soalan 3. Soalan 3 adalah berkaitan dengan carta pita. Carta pita manakah yang menunjukkan objek dengan pecutan seragam? Maksudnya di sini, bila kita sebut tentang pecutan seragam, objek itu dia punya kelajuannya semakin bertambah. Okey, dia sedang pecut. Dia sedang pecut. Kelajuannya sedang bertambah, speeding. Okey, selalu kita katakan speeding. Okey, bila kita katakan pecutan seragam, bukan bermaksud halajunya sifar. Kalau halajunya sifar, pecutannya adalah sifar. Okey, kalau pecutan sifar, maka halaju seragam. Kalau pecutan seragam, maksudnya objek itu sedang memecut. Okey, sedang memecut. Objek ini sedang memecut. Sedang memecut. Ibarat macam kalau kita imagine orang yang sedang berlari 100 meter daripada garisan permulaan, dia sedang pecut. Bila dia sedang pecut, maksudnya dia punya langkah kakinya dah semakin besar, semakin besar. Okey, itu kita boleh imagine. Jadi kalau kita bayangkan langkah kaki, tapak kaki itu adalah ibarat macam carta pita, sepatutnya pelajar boleh menganalisis
carta pita ni. Kita tengok pilihan jawapan A. Pilihan jawapan A bukan jawapannya, sebab kalau kita tengok sini ya, kita imaginekan tapak kaki kita. Tapak kaki kiri, tapak kaki kanan, tapak kaki kiri, tapak kaki kanan. Dia punya jaraknya adalah sentiasa sama. Maksudnya, kalau kita fikirkan orang yang sedang berlari, dia tidak memecut pada bahagian A ni untuk pilihan jawapan A. Dia tidak memecut. Okey, dia tidak memecut. Jadi A itu bukan jawapannya. Okay. Kita tengok B. B pula, kita tengok dia punya langkah dia mula-mula kecil, semakin besar dan semakin besar. Okey. Jadi kita boleh nampak objek ini pun sedang memecut. Okey, objek sedang memecut. Kalau kita tengok pilihan jawapan B dengan C, dia lebih kurang hampir sama. Ini pun memecut. Okey, dalam situasi ini untuk B, objek pun memecut. Untuk C, objek pun memecut. B dengan C, kedua-dua objek memecut. Tetapi pilihan manakah yang sedang memecut dengan seragam? Jadi untuk seragam, maka jaraknya haruslah bertambah secara seragam. Kalau kita tengok jawapan C ni, untuk carta yang ketiga dengan yang keempat ini tidak seragam. Okey, antara yang kedua dengan ketiga, tiga ke empat, empat ke lima ini tidak seragam. Jadi maksudnya untuk C, dia memecut dengan pecutan tak seragam. Ini memecut dengan tidak seragam. Ini pula untuk pilihan B, dia memecut dengan seragam. Dia memecut dengan seragam. Jadi pilihan yang betul adalah B. Okey, sebab dia punya langkah itu, kalau kita imagine dia punya tapak kaki dia tu semakin bertambah dan semakin bertambah. Okey, ini pun bertambah juga, C pun bertambah juga. Kalau kita imagine dia punya tapak kaki, masalahnya di sini adalah dia tidak seragam. Itu sahaja. Kedua-dua dalam situasi memecut, tapi B memecut dengan seragam, C memecut dengan tidak seragam. Okey, jadi untuk ini jawapannya adalah B. Okey, jawapannya adalah B. Settle. Okay. Kita tengok pula pilihan jawapan D ini memang bukan jawapannya, kerana kamu tengok, okay, murid tengok daripada pita yang pertama sampai pita yang terakhir. Kita tengok di sana, kalau kita imagine balik macam ibarat tapak kaki, mula-mula langkah tapak kakinya besar, kemudian makin kecil. Maksudnya situasi ini objek itu dia adalah slowing down. Okay. Maksudnya adalah semakin perlahan. Okay. Ataupun kita boleh katakan hal lajunya berkurang. Bukan dalam kategori memecut lagi. So untuk yang ini, maka ini bukanlah jawapannya. So D bukan jawapannya. Okay. Kita tengok pula soalan nombor 4. Okay. Soalan 4, rajah menunjukkan seorang penunggang basikal yang sedang menaiki sebuah bukit dengan nyah pecutan seragam. Okay. Dengan nyah pecutan seragam. Kenapa dia nyah pecutan seragam? Sebab dia sedang menaiki bukit. Dia punya kelajuannya berkurang sebab dia naik bukit. Penunggang basikal itu kemudiannya menuruni bukit itu dengan pecutan seragam pula. Okay. Ada dua situasi, naik dengan nyah pecutan seragam, turun dengan pecutan seragam. Okay. So di sini adalah nyah pecutan seragam. Okay, nyah pecutan seragam. Dan naik dan turun dengan pecutan seragam. Kita andaikan dengan pecutan seragam lah. Okay. Sebab dia walaupun permukaan bukit ini tidak rata. Okay. So soalannya adalah graf hal laju V melawan masa T yang manakah menunjukkan gerakan basikal yang betul? Okey. Jadi kalau nyah pecutan seragam, maksudnya dalam kepala kita sudah imagine kelajuannya berkurangan. Graf V hal laju bukan? Maksudnya bila dia sedang naik,
impossible lah kelajuannya bertambah, bukan? Okey, bila dia sedang naik, kelajuannya berkurang ataupun halajunya berkurang. Ya, kalau kita fikirkan secara logik lah kan. Jadi kalau turun bukit, halajunya bertambah. Okey, halajunya bertambah. Jadi kalau kita tengok graf mana yang sesuai, okey, untuk graf A kelajuannya bertambah, maka salah. Okey. So kita ada dua situasi di sini, dia mesti kelajuannya berkurang dan juga kemudian bertambah. Okey. Untuk B, okey, kalau kita tengok B ada dua garisan sana, satu turun kelajuannya berkurang, kemudian kelajuannya bertambah. Jadi ini adalah dia punya jawapan. Okey, besar kemungkinan ini adalah jawapannya. Kita tak tengok pilihan lain. Okey, pilihan yang lain. Kita tengok dulu pilihan yang lain. Betul ke tidak? Okay, jadi kita tengok pilihan lain. C pula dalam situasi ini dipanggil sebagai halaju seragam. Salah bukan? Jadi ini bukanlah jawapannya. Sebab kita nak tadi apa? Halaju berkurang dan juga halaju bertambah. So ini bukanlah jawapannya. Okey. Untuk D pula, kalau kita tengok ada dua garisan di sana, satu garisan yang menaik, satu lagi adalah garisan yang turun. Okey, untuk kita menganalisis situasi ini, yang naik ini adalah halaju bertambah, dan yang kedua ini yang berwarna hijau, garisan berwarna hijau ini adalah halaju berkurang kerana nilainya semakin berkurang ataupun menurun. Jadi D bukanlah jawapannya. So D bukanlah jawapannya. Okay. So D bukan jawapannya. So yang paling tepat adalah B. Okey, harap murid-murid faham. Okey, itulah soalan 4. Kita pergi kepada soalan 5. Okey, soalan 5, rajah 4 menunjukkan sebiji batu bata terjatuh daripada bangunan yang tinggi di tapak pembinaan. Okey. Ini dia bata ini. Bata ini sedang jatuh pergi ke tanah daripada tapak pembinaan. Apakah yang berlaku kepada halaju dan pecutan batu bata itu semasa jatuh ke tanah? Okey. Jadi secara logiknya sama macam bukit tadi, bila dia turun, selalunya bila dia turun, halajunya adalah bertambah, semakin laju, semakin cepat. Okey, bila batu bata itu jatuh. Jadi kita tengok mana satu yang sesuai di sini. Kalau kelajuannya adalah malar adalah salah. Okey, kerana objek yang jatuh ke bawah adalah selalunya adalah semakin laju. Bertambah secara seragam. Okey. Disebabkan malar dengan malar ini kita sudah reject, maka ini adalah jawapannya bertambah secara seragam. Pecutan. Okey. Pecutannya macam mana? Adakah malar? So ini kita sudah reject tadi. Okey, ini sudah reject. Jadi kita tak tengok lagi lah untuk pilihan A dengan C. Sama ada malar ataupun bertambah. Okey. So, kalau bertambah secara seragam, kalau kelajuan bertambah secara seragam, mustahil pecutannya adalah bertambah. Jadi ini bukanlah jawapannya. Okey, kalau bertambah secara seragam, maka pecutannya haruslah malar. Okey, pecutannya malar. Jadi kalau di sini dalam situasi ini, kalau dia adalah jatuh bebas, selalunya pecutannya adalah A sama dengan 9.81 meter per second. Ya, jadi pecutannya adalah malar. Okay. Jadi ini mungkin ada bersangkut paut dengan jatuh bebas. Okay, walaupun dalam soalan dia tidak nyatakan itu adalah jatuh bebas. Okay. So inilah cara menganalisis jawapannya. Maka ini jawapan ini adalah B. Okay. B adalah jawapan yang tepat. Okay, harap murid-murid faham di sana. Okay. Kalau tidak faham boleh tulis dekat ruangan komen. Okay. Kemudian soalan 6. Okay, soalan 6, kebanyakan kapal tangki yang besar mematikan enjin kira-kira 25 km daripada limbungan, ataupun maksudnya adalah 25 km daripada tepi pantai lah, jauh lah. Okay. Kenapa? Mengapa?
kenapa mereka harus matikan enjin itu? Apa sebabnya? Kenapa mereka tidak matikan enjin itu sebelum bila nak landing, bukan landing lah, dah nak dekat dengan tepi pantai itu baru nak off engine. Sebabnya adalah kita tahu super tankers, apa bezanya super tankers dengan tankers biasa ataupun kapal kecil? Perbezaan di antara mereka, kita ada super tanker, super tanker, tangki besar. Kita ada normal tanker, tanker biasa saja, small tanker, katakan small tanker ataupun small ship lah, ataupun small ship. Perbezaan di antara ketiga-tiga ini adalah iaitu jisim. 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 Jadi jisim ini apabila dibesar, dia akan menyebabkan, mempengaruhi satu lagi sifat fizik yang lain, iaitu dia mempengaruhi inertia. Dia mempengaruhi inertia. Jadi dalam situasi sini, kenapa? Kerana inersianya adalah sangat besar. Soalan 7 ini adalah menunjukkan seorang pemain baseball melakukan tindakan ikut lajak. Tindakan ikut lajak ini terang-terang ada dalam buku teks. Tindakan ikut lajak ini memang terang-terang ada dalam buku teks. Jadi tindakan ikut lajak, kenapa bila kita pukul ikut lajak? Jadi tujuannya adalah supaya masa sentuhan itu adalah besar. Masa sentuhan di antara bola dan pemukul besar. Dan masa sentuhannya, bukan masa impactnya. Itu ada perbezaan masa sentuhan di antara bola dan pemukul besar. Jadi apa yang berlaku di sini, apa yang berlaku, maka kalau kita tengok bila masa sentuhan besar, apa yang berlaku di sini, maka dia akan menambah dia punya impuls. Tindakan ikut lajak akan menambah masa sentuhan ini, T. Masa sentuhan ini adalah T. Jadi apabila T besar, maka impuls I akan jadi besar. Ini akan jadi besar. Apabila impuls besar, apa yang berlaku? Maksudnya di sini kita ada satu lagi formula, MV tolak MU. Apabila impuls besar, dia akan menyebabkan kuantiti ini bertambah. Ini adalah momentum akhir. Ini adalah momentum awal. Jadi apabila impuls besar, maksudnya perbezaan momentum adalah besar. MV tolak MU dipanggil sebagai perbezaan momentum. Bila kita tolakkannya, maka akan menjadi perbezaan momentum. So apabila impuls besar, maka perbezaan momentum pun besar juga. Apabila perbezaan momentum ini besar, dia akan memberi kesan kepada momentum akhir. So apa yang berlaku kepada momentum akhir, maka momentum akhir akan jadi besar. Momentum akhir akan jadi besar. Maksudnya bola itu selepas dipukul, akibat tindakan ikut lajak, maka bola itu akan bergerak dengan momentum yang tinggi. Jadi bila momentum tinggi, apa efeknya? Iaitu di efeknya, dia akan efek kepada V ini, iaitu hal laju akhirnya akan besar. Hal laju akhir dia akan jadi besar. Maksudnya tinggilah. Bola ini akan bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jadi itu adalah menganalisis untuk soalan ini. Kita nak tengok apa fizik yang terlibat dalam situasi ikut lajak ini.
Jadi kita tengok soalannya, jawapannya. Soalannya, tindakan ini adalah untuk menambah, bukan daya impuls. Bukan daya impuls. So yang ini salah. Mengurangkan masa pelanggaran pun salah. Cikgu sudah beritahu tadi. Tindakan ikut lajak adalah untuk menambah masa sentuhan. Menambah jarak bola selepas dipukul, mungkin betul. Tapi kita tengok di dahulu, dia kata mengurangkan perubahan momentum. Nah, yang ini salah. Cikgu sudah beritahu tadi, dalam rumus ini cikgu sudah beritahu, kalau impuls besar, I besar, maka dia akan menyebabkan perbezaan momentum yang besar juga. Perbezaan momentum yang besar. Perbezaan momentum yang besar. So apabila perbezaan momentum besar, momentum akhir pun besar, maka objek ataupun bola itu akan bergerak dengan halaju akhir yang tinggi. So apabila dia bergerak dengan halaju yang tinggi, maka apa yang berlaku? Nah, so jawapannya adalah C, iaitu dia akan menambahkan jarak bola selepas dipukul. Kerana sebab dia bergerak dengan kelajuan yang tinggi kan. So bila bergerak dengan kelajuan yang tinggi, dia boleh bergerak lebih jauh. Dia akan dipukul dengan lebih jauh. So jawapannya adalah C yang betul. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan ini. Tengok soalan 8. Rajah 6 menunjukkan seorang ahli bomba sedang memegang hos air dengan kuat. Supaya sentakan hos ke belakang dapat diatasi semasa air dipancut keluar daripada hos ini. Jadi situasi ini, situasi ini memang terang-terang adalah berkaitan dengan momentum, kerana kita tahu bahawa pancutan air ini ke kanan menghasilkan momentum, momentum ke depan lah, ke depan. So bila air ini terpancut keluar, maka menghasilkan momentum ke belakang. Kalau berdasarkan prinsip keabadian momentum, maka dia menyatakan bahawa terdapat lagi satu momentum yang sama magnitudenya, yang sama magnitud, momentum ke belakang. Momentum ke belakang. Jadi ini adalah diterangkan dalam prinsip keabadian momentum. Tapi dalam pilihan jawapan ABC tidak ada prinsip keabadian momentum. Nah, jadi pelajar kena ingat, hukum gerakan Newton yang pertama, kedua dan ketiga ini adalah melibatkan apa? Kalau tadi tu, kalau cikgu tidak nampak apa pilihannya, kalau pilihan jawapannya biasanya akan ada prinsip keabadian momentum. Jadi kalau berkaitan dengan law, pelajar kena ingat, law di sini yang pertama adalah berkaitan dengan inersia. Hukum yang pertama, hukum gerakan Newton yang pertama adalah berkaitan dengan inersia. Hukum gerakan Newton yang kedua adalah berkaitan dengan F sama dengan ma. Sama ada berkadar terus, berkadar songsang tu semua. Dan untuk yang ketiga, bagi setiap tindakan ada gerak balas. Bagi setiap tindakan ada gerak balas. For every action there is reaction. Action equal reaction. Ada gerakan, tindak balas. Jadi apa yang sesuai di sini, apabila setiap ada tindakan ada gerak balas, maka jawapan untuk soalan ini adalah C yang sesuai. Soalan 9. Seorang angkasawan lebih mudah berjalan di atas permukaan bulan berbanding di bumi kerana di sini kalau kita tengok perbezaan antara bulan dengan bumi, kita tahu perbezaannya adalah graviti, graviti. Perbezaan antara bulan dan bumi. Di sini dia ada menyatakan di sini dia lebih mudah berjalan. Mungkin cikgu risau kalau ada pelajar yang confused menyatakan kalau lebih mudah berjalan ini dia merujuk kepada inersia. Dia mungkin pelajar ada yang terfikir ini merujuk kepada inersia, tetapi sebenarnya ini bukan merujuk kepada inersia. Kalau kita fikirkan inersia, maksudnya objek itu lebih mudah digerakkan ataupun lebih susah digerakkan. Mungkin ada yang fikir ini adalah bersangkut paut dengan inersia, tetapi dia bukanlah inersia. Bukan inersia. Kenapa kita tidak boleh libatkan inersia dalam soalan ini? Kerana seorang angkasawan yang sama, angkasawan yang sama maksudnya jisim sama.
maka dalam situasi ini inersianya pun adalah sama. Jadi untuk soalan ini dia bukanlah merujuk kepada inersia, tetapi dia merujuk lebih kepada berat, merujuk lebih kepada berat, okey, ataupun adalah perbezaan graviti, ya. Okey, graviti di bumi dengan di bulan dia tak sama. So seorang angkasawan lebih mudah berjalan di atas permukaan bulan berbanding di bumi kerana kalau kita tengok pilihan jawapannya, daya memusat adalah rendah. Okey, daya memusat adalah rendah. Baik, kita tengok dahulu formula bagi daya memusat. F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okey. Jadi kalau kalau kita tengok di sana jisim, okey, jisim bagi angkasawan adalah sama. Jadi walaupun daya memusatnya adalah berbeza, okay, tapi untuk mudahnya susahnya seseorang tu bergerak bukannya adalah disebabkan oleh daya memusat, okey, bukan disebabkan daya memusat. Kita tengok B pula, jisim angkasawan lebih rendah. Ini adalah terang-terang sekali adalah salah kerana dia adalah orang yang sama, angkasawan yang sama. Okey, C pula, berat angkasawan lebih rendah. Jadi ini yang sesuai. Okey, ini yang lebih sesuai. Kenapa berat lebih sesuai, daya memusat tak sesuai? Kerana dalam situasi ini kita tidak melibatkan pergerakan membulat. Okey, kerana daya memusat ini adalah sesuai untuk daya untuk objek yang bergerak dalam keadaan membulat. So untuk situasi ini daya memusat itu bukanlah jawapannya. Okay, daya memusat bukan jawapannya. Kerana angkasawan itu bukan bergerak dalam gerakan membulat. Okey, bukan bergerak dalam gerakan membulat. D, kekuatan medan graviti di bulan adalah lebih tinggi. Sepatutnya ini adalah rendah. Dia terbaliklah. Okay, this one is low. So D pun bukan jawapannya. Jadi jawapan yang tepat adalah C. Okey, C adalah jawapan yang tepat, iaitu berat angkasawan lebih rendah, maka dia mudah untuk berjalan. Okey, itu adalah penerangan untuk soalan 9. Soalan 10. Daya graviti dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Jadi soalan ini cikgu kira dia adalah soalan yang mudah dan senang. Ini adalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Okey, this one adalah straightforward. Jadi tidak ada apa yang cikgu perlu terangkan di sini. Okey, cikgu pesan murid-murid kena ingat hukum Kepler kedua, ketiga, hukum gerakan Newton kedua ini adalah mewakili apa. Okey. So hukum Kepler yang kedua ini dia lebih bersangkut paut dengan kalau luas yang dicakupi adalah sama, maka masa pun sama juga. Okey, inilah hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang ketiga adalah bersangkut paut dengan hubungan di antara T kuasa 2 yang berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Okey, itu adalah berkaitan dengan hukum Kepler yang ketiga. Hukum gerakan Newton yang kedua adalah bersangkut paut dengan F sama dengan MA, iaitu hubungan antara jisim dan pecutan, hubungan antara jisim dan daya ataupun pecutan dan daya. Okey, ketiga-tiga kuantiti ini. So untuk soalan 10, soalan yang mudah. Okey, terima kasih kerana menonton dan harap bermanfaat, dan kita sambung pada video yang akan datang.